Kementerian Ekonomi membuka ruang kolaborasi strategik di bawah Program Inisiatif Pendapatan Rakyat Usahawan Tani IPR Intan kepada syarikat swasta dan individu persendirian yang berminat mengusahakan infrastruktur pertanian moden. Bagaimanapun, jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, penelitian ke atas cadangan sinergi yang dikemukakan sedang dilaksana bagi memastikan keberkesanan kerjasama yang akan dijalinkan. Because we have been getting a lot of requests over the last 5 months. It's just that I wasn't comfortable to commit to the private sector first because on our part, my team and I have to go through the learning curve first. We have to know how and why and make sure that we understand the modern farming as much as possible before we commit the public money to the private sector. My team and the government will go through each one, will look at the operational feasibility, will look at the financial and unit cost sustainability, will look at their track record, and from there I think it's a lot easier for it to take off on their own with the private sector. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Pusat IPR Intan Usahawan Tani di Universiti Putra Malaysia. Program dilancar bagi mempertingkat pendapatan graduan dan peserta IPR serta e-kasih menerusi amalan pertanian moden. Baik, mana-mana majikan yang mengambil keputusan mengecilkan tenaga kerja diingatkan memberi keutamaan mengekalkan pekerja tempatan berbanding pekerja asing. Setiap kekosongan pekerjaan yang terdapat di dalam negara perlu diberi keutamaan kepada rakyat dan pekerja tempatan. Dalam usaha untuk mengecilkan tenaga kerja, jangan sekali-sekali kita nak buang pekerja tempatan dan mengekalkan pekerja asing. Jangan buat perkara ini dengan niat tersebut. Kita ada syarikat, dalam syarikat itu ada pekerja tempatan dan juga kita ada pekerja asing. Tetapi dalam usaha kita untuk mengecilkan operasi, jangan pula kita menindas pekerja tempatan, buang pekerja tempatan dan kita nak mengekalkan pekerja asing. Sehingga 17 Julai 2023, seramai 23,655 pekerja telah diberhentikan dan sebanyak 91.6 juta ringgit allowance mencari pekerjaan EMP telah dibayar oleh Perkeso kepada yang terlibat. Beliau berkata demikian pada program intervensi awal Sistem Insurans Pekerjaan SIP 2023 dan penyampaian faedah Perkeso di Seremban. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan 45 juta ringgit bagi pembinaan Dewan Komuniti dan Rumah Penjawat Awam Majlis Perbandaran Selayang MPS di Bandar Baru Selayang. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amizudin Syahri, inisiatif itu dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan penduduk serta produktiviti penjawat awam. Di mana Majlis Perbandaran Selayang perlu mengeluarkan dana untuk dana tanah ataupun premium ataupun hasil tanah, dan pihak pemaju akan membangunkan kemudahan ini yang akan diserahkan balik kepada pihak MPS dan adalah pertimbangannya penswastaan, dan mereka akan dapat menyediakan perumahan yang selesa serta berkualiti dan juga akan meningkatkan produktiviti di kalangan penjawat awam, khususnya pegawai-pegawai MPS. 150 unit rumah berkenaan bakal ditawarkan kepada kaki tangan MPS, manakala selebihnya akan ditawarkan kepada kaki tangan dari agensi lain. Beliau menyatakannya selepas majlis perasmian reka bentuk tapak Dewan Komuniti dan Rumah Penjawat Awam di lobi Menara MPS. Jabatan Kehakiman Syar'i akan mengadakan pertemuan bersama Badan Bukan Kerajaan NGO
dalam usaha menyelaraskan garis panduan bagi pusat mediasi di negara ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohammad Aif Mohtar, ketika ini pusat-pusat tersebut banyak dibangunkan oleh NGO tanpa garis panduan yang jelas, sehingga kan terdapat beberapa perselisihan di antara pemahaman masyarakat Islam dan juga bukan Islam. Berkaitan dengan pusat mediasi ini, dia masih lagi di peringkat NGO. Maknanya di peringkat NGO ni ada dibuat satu pusat mediasi secara tidak formal. Jadi apa yang berlaku ialah saya dah minta pada Datuk Amran, Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk membincangkan bagaimana nak mengadakan guidelines, garis panduan pusat mediasi yang lebih berstruktur, yang lebih formal. Jadi yang tu nanti Datuk Yang Ma'arif Datuk Amran akan berbincang dengan relevant parties, pihak-pihak yang berkaitan untuk mengatasi isu masalah berkaitan dengan conversion, pemelukan Islam dan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan civil yang bukan Islam. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan syarahan sempena memperingati jasa dan ketokohan Profesor Emeritus Ahmad Ibrahim kali ke-19 di Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerapkan maqasid syariah dan nilai-nilai Islam dalam membangunkan dasar-dasar baru sambil memperkasa dasar sedia ada. Datuk Dr. Mohammad Naim berkata, penerapan maqasid syariah adalah penting untuk memulakan pembinaan budaya ilmu bagi membentuk pemahaman yang betul tentang Islam sebagai cara hidup. Katanya dalam persidangan eksekutif Minda Maqasid di Putrajaya, pendekatan maqasid syariah itu diperjelaskan lagi dalam Takbir Urus Malaysia Madani dengan mengambil kira Islam sebagai agama persekutuan dan akan dilaksanakan secara sinergi dengan pelbagai agensi dan kementerian. Prinsip ini menekankan perkara-perkara universal sesuai untuk seluruh Malaysia bagi menghidupkan kesejahteraan dan keharmonian antara kaum dan penganut pelbagai agama. Kira-kira 100 pegawai kerajaan yang hadir ke persidangan eksekutif Minda Maqasid. Industri komunikasi dan multimedia menyumbang 140.38 bilion ringgit daripada keseluruhan 1.736 trilion ringgit permodalan pasaran Bursa Malaysia tahun lalu. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, jumlah itu menunjukkan kepentingan industri berkenaan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital negara. The presence of the CNM industry within the Bursa Malaysia signifies its importance as a driving force behind technological and advancement and digital transformation. Through the facilitation of efficient communication, channel and multimedia platform, this industry serves as a catalyst for various sectors to harness the power of connectivity and innovation. Teks ucapan Fahmi dibacakan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa sempena pelancaran masterclass bagi dasar dan peraturan telekomunikasi berpusat di Putrajaya. Bersua kembali. Geng topeng yang aktif menyamun sejak Februari tahun ini tumpas selepas 10 individu dipercayai ahli kumpulan itu ditangkap polis Johor dalam 2 serbuan 13 Julai lalu. Semua suspek terdiri daripada 8 lelaki serta 2 wanita ditahan di hentian sebelah Simpang Renggam arah utara di Lebuh Raya Utara Selatan dan impian residen Senibong Masai. Dan kita masih sedang menjalankan siasatan penglibatan suspek ini
dalam kes-kes jenayah yang dilakukan di kontijen lain. Kita percaya dia juga melakukan di kontijen lain kerana mereka bergerak dari daerah, dari negeri ke negeri yang lain. Makan rekod mendapati 7 suspek mempunyai 43 rekod jenayah, manakala 2 daripada mereka mempunyai kes jenayah dan dadah. Dalam masa yang sama, seorang lelaki tempatan di Berkas di Machang, Kelantan disyaki terbabit dengan pembelian barang samun iaitu emas untuk dilebur kepada jongkong dan dijual semula. Polis berjaya menyelesaikan 14 kes samun dan 1 kes pecah rumah dengan tertumpasnya geng tersebut yang mengakibatkan kerugian kira-kira RM680,000. Sementara itu, polis Johor turut menumpaskan geng Mat Lee dengan tertangkapnya 13 suspek yang dipercayai aktif mencuri kabel milik Telekom Malaysia Berhad TM di Seri Alam, Pasir Gudang 18 Julai lalu. Boleh menyebabkan kita tak boleh nak berhubungan, memutuskan perhubungan dan seterusnya, mungkin menyebabkan perniagaan akan menyebabkan perniagaan kita tergendala, pembelajaran kita tergendala, pekerjaan kita tergendala kerana kes geng ini telah memotong kabel telekom. Pihaknya menyelesaikan 8 kes curi kabel dengan tertumpasnya geng tersebut yang mengakibatkan kerugian kira-kira RM800,000 kepada TM. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 dan Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Pekerja P-Hailing boleh mencari pekerjaan alternatif atau sampingan bagi memaksimumkan pendapatan. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berpendapat kerja sampingan boleh dilakukan memandangkan waktu pekerjaan P-Hailing yang fleksibel. Sekiranya jika mereka memikirkan bahawa dari segi P-Hailing ini tidak mendatangkan suatu pulangan yang baik, mereka boleh orang kata tu beralih arah untuk mencuburi bidang perniagaan yang lain pula. Jadi saya kira dengan masa dan waktu tersebut, kalau digunakan dengan baik, saya kira boleh orang kata tu meningkatkan pendapatan mereka. Sekiranya kerajaan ingin melakukan penambahbaikan bagi pekerja P-Hailing, beliau mencadangkan agar kebajikan dan insurans dijadikan keutamaan. Sabtu lalu, Perdana Menteri memberitahu akan bertemu dengan semua syarikat P-Hailing bagi membincangkan isu berkaitan kadar upah pengambilan dan penghantaran yang dikatakan semakin rendah. Beralih ke sukan. Pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi berharap dapat memperoleh tiket wildcard bagi menyertai Kejohanan Olahraga Dunia 2023 di Budapest, Hungary. Kejohanan tersebut dijadual berlangsung 19 hingga 27 Ogos ini. Jelas beliau berdasarkan ranking terkini 100 meter lelaki olahraga dunia, beliau merupakan atlet balapan negara yang menghuni kedudukan tertinggi meskipun berada di tempat ke-90 secara keseluruhan dengan 1,186 mata. Kejohanan dunia yang akan diadakan di Budapest, Hungary pada bulan hadapan. Itu adalah satu kejohanan yang paling besar saya akan sertai. So saya berharap dengan kejohanan dunia yang saya akan sertai bulan depan akan memantapkan lagi persediaan saya lah. Kejohanan dunia pun memang orang kata salah satu target saya, tapi alhamdulillah kalau saya dapat diberi peluang untuk betul-betul berlari di sana nanti, saya akan cuba sebaik-baik untuk bersaing dengan semua world class sprinter yang lain. Dan itu sahaja kejohanan yang ada, dan that will be a very good competition for me menuju ke Sukan Asia nanti. Tarikh tutup ditetapkan Olahraga Dunia bagi Kesatuan Olahraga Malaysia KOM menyerahkan nama atlet beraksi pada kejohanan berprestij di Budapest itu adalah pada 31 Julai ini. Menteri Belia dan Sukan Henayuh berkata kementeriannya akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan dalam memperketatkan prosedur operasi standard SOP pelantikan jurulatih pada masa depan. Beliau berkata demikian bagi mengulas insiden gangguan seksual membabitkan sukan dodgeball dalam kalangan murid sekolah rendah baru-baru ini.
dalam proses perbincangan kita, okey, yang penting adalah untuk pastikan sijil kejurulatihan itu ada dan sekolah mesti ada mekanisme untuk mereka cek sama ada jurulatih ini ada bertauliah atau tidak dan sama ada mereka pernah ada laporan polis dibuat terhadap mereka. So semua SOP ini kita akan perketatkan perbincangan bukan saja KPM, KPT dan juga pihak polis. Sementara itu, Hena Yuh optimis program Meet and Greet bersama atlet mampu memupuk minat pelajar sekolah menceburi bidang sukan dan mengikuti rapat perkembangan atlet negara. Kegagalan kontingen Malaysia merealisasikan sasaran 1 pingat emas pada Kejohanan Karate Asia 2023 perlu dijadikan pengajaran. Menurut Kapten Pasukan R. Sharmandran, ia perlu dipandang serius apatah lagi kejohanan tersebut berlangsung di laman sendiri. This should be like one of the big alarm for us and for everyone to work more hard. Tengok mana kita boleh perbaiki kelemahan kita. And if you say this is one of the worst, I don't think so. Last AKF kita ambil 2 saja. This is not going to be end. But ultimate target will be Asian Games. Berbanding kejohanan-kejohanan sebelum ini, Sharmandran menyatakan ada peningkatan prestasi yang agak ketara dalam kalangan atlet remaja. Atlet karate wanita negara Zakiah Adnan mengakui terkejut dengan berita pemilihannya ke Sukan Asia 2022. Atlet berusia 20 tahun itu melengkapkan keseluruhan 7 atlet yang akan bertanding di Hangzhou, China. Beliau diberikan kepercayaan oleh Persekutuan Karate Malaysia selepas berjaya meraih pingat gangsa acara Komite Wanita 61 kg pada Kejohanan Karate Asia di Melaka yang berakhir semalam. Daripada awal tahun memang tahu ada Sukan Asia, tapi saya macam still junior, lepas tu tak expect yang boleh pergi. Ni memang betul-betul surprise bagi saya. Saya pun macam, ya ke? Lepas tu confidence saya tiba-tiba macam, wow. Saya akan cuba yang terbaik untuk persediaan ni. Majlis Olimpik Malaysia berharap agar lebih banyak persatuan sukan menganjurkan kejohanan bertaraf antarabangsa seperti kejohanan tenis Piala Billie Jean King di dalam negara. Ia sebagai usaha memartabatkan sukan masing-masing. Ini merupakan back-to-back ya, kali kedua berturut-turut Lawn Tennis Malaysia telah diberi kepercayaan oleh ITF untuk mengadakan tournament ini. Ini menunjukkan bahawa Malaysia sering menjadi pilihan kerana pertama dari segi organisasinya yang mantap. Yang kedua ialah peranan mereka dalam membangunkan tenis di negara ini, bukan saja di negara ini tetapi di region ini ataupun di kawasan serantau. Kejohanan tersebut berlangsung selama 6 hari bermula semalam. Selain Malaysia, kejohanan itu turut mendapat penyertaan negara hebat termasuk New Zealand, Turkmenistan, China dan Sri Lanka. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan dalam memburu tahta kejuaraan. Sabtu 29 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik.
berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.